Okey, saya akan menerangkan mengenai pengenalan dan definisi media sosial. Okey. Pada zaman kita sekarang ni, penggunaan alat media komunikasi merupakan satu kemudahan lah yang diguna pakai oleh seluruh masyarakat maupun individu, tak kisahlah di Malaysia ataupun seluruh dunia, untuk menyebarkan sesuatu maklumat. Okey. Penggunaan alat media ini juga menjadi lagi senang dan mudah untuk disebarkan maklumat dengan adanya uh, internet yang pada zaman sekarang ni semakin maju dan meluas. Okey, tetapi tak dapat dinafikan dengan adanya kemudahan alat media komunikasi dan juga penggunaan internet ini juga terdapat segelintir individu ataupun masyarakat yang tak suka untuk menyemak terlebih dahulu sesuatu maklumat sahih ataupun tak sebelum menyebarkannya. Okey, definisi media sosial. Okey, media sosial ini merujuk kepada alat penyebaran komunikasi yang mana ia boleh membantu seseorang individu untuk berinteraksi dengan individu yang lain, okey, secara bebas di antara satu sama yang lain. Okey, pengguna media sosial juga boleh berkongsi selain pada berinteraksi, mereka juga boleh berkongsi, berbincang, okey, menghubungkan antara satu sama lain selagi mana dengan menggunakan elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, video maupun audio. Penyebaran berita palsu mengenai isu COVID-19. Okey, apa itu berita palsu? Berita palsu ni adalah sejenis kewartawan yang tak bertauliah yang menyebarkan maklumat-maklumat yang salah dan tak sahih melalui media sosial. Jadi kalau kita tengok isu yang famous sekarang adalah isu COVID-19. Jadi Malaysia mengambil tindakan dengan mewujudkan undang-undang di mana mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, jika individu itu disebut kesalahan akan didenda maksimal RM50,000 dan dipenjara ataupun kedua-duanya sekali. Jadi banyaklah isu-isu contoh kes COVID-19 ni kan, mengenai penularan berita palsu, antaranya adalah MKN. Dia menafikan pendakwaan mengatakan mereka ni pernah merancang untuk melaksanakan tempoh pelaksanaan PKP, kononnya akan dilanjutkanlah pada sampai 28 Mei. Benda ni tak betul. Dan 13 Menteri Kabinet mereka mengatakan dijangkiti COVID-19. Perkara ni pun telah dinafikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Malaysia sendiri, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi banyak kes-kes penularan berita palsu mengenai isu COVID-19 ni. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu membanteras. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashkin binti Syarizal, memegang nombor matrik I191033737. Saya akan menerangkan berkaitan dengan ciri-ciri berita palsu. Pertama, kenyataan tidak logik. Maklumat yang benar akan ditokak tambah menjadi tidak logik. Yang kedua, jalan cerita menarik dan kerap diulang tayang. Ia akan menjadikan tarikan kepada pembaca atau masyarakat untuk mempercayainya. Yang ketiga, akaun media palsu, di mana ia menyerupai akaun sebenar supaya dapat menambah pengikut untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Yang terakhir adalah sumber yang disamar-samarkan. Ia adalah untuk memperdaya pembaca untuk menerima berita palsu berbanding berita sebenar. Sekian, terima kasih. Cara mengatasi penyebaran maklumat palsu. Yang pertama, melayari laman sesawang ataupun web khusus yang telah diwujudkan oleh pihak media kerajaan untuk memeriksa suatu berita agar masyarakat dapat mengakses kesahihan penyebaran sebarang berita yang terkait dengan wabak COVID-19. Langkah yang kedua adalah membuat penyiasatan latar belakang penyebaran maklumat atau berita tersebut. Yang kedua ini bermotokan tidak pasti jangan kongsi. Maka sekiranya suatu berita yang diterima itu diragui, maka sebagai seorang pengguna yang kreatif, hendaklah tidak menyebarkan berita tersebut. Yang ketiga adalah penambahbaikan cara penyampaian penyebaran maklumat atau berita palsu mengenai wabak COVID-19 sebagai pengguna media sosial. Yang ketiga ini menekankan mengenai cara kreatif ataupun alternatif seorang pengguna media sosial agar tidak menyampaikan suatu berita terlebih dahulu sebelum memeriksa kesahihan berita tersebut. Yang keempat adalah mewujudkan suatu akaun pengguna yang khusus berita palsu di setiap platform media sosial. Secara tidak langsung, dengan cara ini ianya dapat membantu masyarakat untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk mengakses mana-mana pengguna akaun media sosial yang suka untuk menyebarkan maklumat palsu mengenai wabak COVID-19.
Assalamualaikum. Saya akan menyambung perbentangan tentang cara mengatasi. Okey. Menunggu kenyataan rasmi daripada pihak bertanggungjawab. Okey. Kenyataan rasmi ini boleh disampaikan menerusi penyiaran televisyen, laman web pihak berkuasa, akaun media sosial, rasmi kerajaan dan banyak lagi. Okey, maklumat yang dikongsikan bukan daripada pihak berkuasa ni, dia berpotensi untuk mempunyai unsur-unsur penambah atau maklumat yang tidak tepat. Okay, dalam situasi COVID sekarang ni, antara sumber yang paling sahih dan paling tepat yang boleh kita dapatkan maklumat adalah maklumat yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi televisyen ataupun di Twitter rasmi, Facebook rasmi, Instagram rasmi dan lain-lain. Okay, seterusnya, penguatkuasa undang-undang berikutan penyebaran maklumat palsu. Okey, berita palsu ni dia boleh menyebabkan situasi yang tegang dan panik terhadap rakyat. So, ianya perlu diperketatkan serta diperhalusikan semula agar isu penyebaran berita palsu berikutan situasi COVID di negara ini dapat dihentikan. Okey, terdapat pelbagai dah undang-undang yang telah dibuat sebelum ini, tetapi kerajaan perlu memperkuatkan lagi undang-undang tersebut. Apabila dengan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada ini, masalah penyebaran maklumat mungkin dapat dikurangkan dan serta dapat dihentikan agar isu ini tidak menjadi semakin parah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Namla Balkis binti Karul Anwar. Nama matrik saya I192040069. Saya akan membentangkan mengenai kesan sekiranya isu penyebaran berita palsu COVID-19 tidak dibendung. Antara berita palsu yang mengganggu proses PKP ialah kononnya pihak polis akan mengeluarkan saman kepada pemandu kereta yang membawa lebih daripada seorang telah tersebar luas. Begitu juga kononnya pihak tentera akan menggunakan kayu untuk memukul sesiapa sahaja yang mengingkari arahan keluar rumah tanpa tujuan tertentu. Bukan itu sahaja, ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja menyebarkan imej grafik pemimpin tertentu di media sosial disertakan dengan kata-kata kontroversi yang kononnya keluar dari mulut pemimpin tersebut. Walhal keadaan sebenarnya bukan sebegitu. Impak perbuatan ini adalah amat besar. Berita-berita palsu ini disebarkan dengan niat untuk mengeliru, memanipulasi dan mengapi-apikan perasaan rakyat. Dengan ini timbul pelbagai persepsi palsu terhadap seseorang individu atau organisasinya. Tindakan menyebarkan berita palsu ibarat menyebarkan virus COVID-19. Kesan dan akibat daripada perbuatan ini cukup serius sehingga boleh menjejaskan ketenteraman masyarakat awam. Sehubungan itu adalah penting bagi pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mencari mekanisme terbaik dalam memantau berita palsu agar wabak ini tidak tersebar dan terus menjejaskan keamanan negara. Sebagai anggota masyarakat yang prihatin, kita juga perlu menjalankan tanggungjawab untuk memastikan penyebaran berita palsu ini dapat dinoktakan. Gunakan segala sumber maklumat sedia ada untuk mengesahkan berita-berita ini sebelum menyebarkannya. Ingat, kita adalah apa yang kita baca, jadi jangan biarkan diri terjerat dengan maklumat-maklumat palsu. Sekian, terima kasih. Kita akan lihat antara poin yang boleh kita simpulkan daripada beberapa artikel yang lepas. Yang pertama adalah mengelirukan rakyat. Dekat sini sebab bila menyebabkan rakyat tu panik dan diorang akan terjejas sebab diorang lebih percaya, lebih terdedah kepada berita palsu. Yang kedua adalah memerlukan kepada ilmu. Maksudnya kat sini masyarakat ni kena ada pengetahuan tentang apa yang dia perlu terima dengan apa yang dia tak perlu terima. Jadi berita palsu ni kita boleh bendung di peringkat awal jika masyarakat individu tu tahu, ada ilmu tentang berita palsu ini. Akhir sekali, memberi masalah baru kepada pihak berkuasa. Ini kerana pihak yang bertanggungjawab terpaksa menapis berita-berita palsu yang telah disebarkan dan perlu betulkan balik apa berita yang telah disebarkan itu. Kepentingan membendung isu penularan berita palsu COVID-19. Rakyat lebih percaya kepada kewartawanan profesional apabila kerajaan menyediakan belanjawan khas kepada agensi media. Oleh itu, mereka akan menyebarkan berita-berita yang sahih sahaja. Seterusnya, peningkatan kualiti kerja industri berita menyebabkan masyarakat bijak mengambil tindakan responsif dan pantas bagi membatalkan maklumat palsu yang mereka terima. Keselamatan negara juga akan terjamin dan kedamaian serta keharmonian tidak akan terancam dengan adanya berita-berita yang sahih sahaja. Akhir sekali, masyarakat tidak akan berasa takut dan dapat menjalani kehidupan seharian mereka seperti biasa mengikut norma baharu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baiklah, rumusan ataupun kesimpulan. Okey, seperti yang kita tahu, penyebaran berita palsu ini jika tak dibendung akan
lebih serius pada masa yang akan datang. Okey, secara kesimpulannya, kita sebagai individu sendiri maupun masyarakat perlulah lebih peka agar penyebaran berita palsu ini tidak semakin serius dalam kalangan kita dan pada masa yang akan datang. Okey, selain pada itu juga, kita seharusnya sebagai seseorang individu, kita kena periksa dulu kesahihan sesuatu maklumat sebelum kita menyebar ataupun kita menularkannya kepada orang lain supaya ini bertujuan untuk tidak berlakunya sebarang penyebaran berita palsu di antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.